Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta ilmu di Malaysia, baik yang pro dengan Syekh Yusof Al-Qaradawi rahimahullah mahupun yang neutral atau mungkin yang kurang berminat, dikejutkan dengan sebuah potongan video yang tersebar di media sosial di mana seseorang yang bergelar Tuan Guru mencela beliau dengan celaan yang berat lagi biadab. Antara yang dikatakan terhadap Syekh Yusof Al-Qaradawi rahimahullah adalah sewel, yang bermaksud tidak begitu waras atau tidak begitu siuman, kegila-gilaan. Kemudiannya, ulama Al-Azhar tak pakai Yusof Al-Qaradawi. Betul ke? Kemudian apa? Tak boleh pakai satu pun. Kitab-kitab dia di Al-Azhar mereka buang dalam parit. Ini bukan sekadar tuduhan ke atas Syekh Yusof Al-Qaradawi, tetapi juga tuduhan ke atas para ulama, para pensyarah di Universiti Al-Azhar. Ya. Kemudian dikatakan lagi fatwa dia banyak bercanggah dengan ulama-ulama mazhab. Banyak benda yang salah. Dalam bab akidah ada, dalam bab fiqh ada. Kepala otak betul. Dikatakan kepada Al-Qaradawi, kepala otak betul. Apa lagi dikatakan? Macam-macam fatwa dia gila. Dia bukan mujtahid, tetapi menyalahi ijma' ulama'. Tak boleh pakai ni. Boleh lempar parit, diulangi 2 ke 3 kali. Dan macam-macam lagi. Pelbagai pihak dikritik oleh Ahmad Rozaini, termasuklah Majlis Ugama Islam Negeri dan sijil yang mereka keluarkan. Ayuh kita tonton adab dan akhlak seseorang yang bergeral Tuan Guru. Jangan terkejut, ya. Inilah sewilnya Yusof Qaradawi. Yusof Qaradawi yang cerita dekat-dekat pendapatan Yusof Qaradawi lah. Ulama Azhar tak pakai Yusof Qaradawi. Ustaz Malaysia yang pakai. Jadi Yusof Qaradawi berkata Syekh Qaradawi, padahal tak boleh pakai satu pun. Kita ada di Azhar lepas buang parit. Pasal apa? Tak boleh pakai. Fatwa dia banyak bercanggah dengan ulama-ulama mazhab. Banyak benda yang salah dalam bab akidah kat dia, dalam bab fiqh kat dia. Dia yang keluarkan fatwa janin kalau sebelum 4 bulan. Macam mana? Kalau simak-simak tengok-tengok kepala tak ada, kaki tak ada, tangan tak ada, contoh dia kata apa? Harus digugurkan. Pasal Islam menjamin anak-anak yang sihat. Kalau tak betul. Kalau ikut fatwa dia tu seolah-olah bila beranak cacat macam mana? Boleh dibunuh siapa? Buat menyusahkan bela nak bela. Macam tu kan? Ni Qaradawi je kan. Qaradawi macam-macam fatwa ada gila, salah kan? Yang ada yang betul lah. Tapi bila orang ada betul ada salah macam ni dan dia pula bukan ahli mujtahid. Pula tu banyak benda yang menyalahi daripada ijma' ulama'. Tak boleh pakai dia, lempar parit dia. Saya lempar parit. Saya ngaji pun tutup saya semua tak pakai. Orang Haji Ghazali masa zaman dia tu tak ada lagi. Kalau arwah patih tak pakai. Itu tak boleh pakai. Okay. Dia juga yang fatwa boleh dalam organ. Lagi dia tahu macam-macam kau nak sebut tu. Ulama anak kita yang input tebal-tebal tu. Semua benda-benda yang telah dipatuakan keluar dalam majalah Timur Tengah. Tentang isu-isu semasa. Gelatin babi boleh makan. Antaranya dia. Apa yang sebut? Macam-macam lah. Macam-macam. Tauhid 3 pun salah kan dia ni. Pasal dia ada benda yang disokong Tauhid 3. Ngaji Tauhid apa? Duk faham tangan Allah, muka Allah. Susah hati lah. Malaysia pakai. Kan biasa dengar khutbah Jumaat pun berkata Yusof Qaradawi, pakai Qaradawi lah ni. Macam tak ada orang lain nak disebut nama. Kita punya apa PU apa lagi? Khairumat apa? PU lagi, pencetus umat. Tu Khairumat, pencetus umat lagi apa? Imam muda, dai, daun. Lagi apa? Tanyalah ustazah kan. Biasanya dipetik kan nama Yusof Qaradawi. Saya dengar Yusof Qaradawi ni kembang tengkok. Orang tak faham, orang puja-puja. Orang faham, orang kerti apa yang dicakap tu salah dengan keedah-keedah syariat kita. Lempar puang parit. Dengar elok je tu.
Siapa tak faham, kau pergi tengok, pergi kaji, pergi semak betul-betul, kau faham apa saja. Zaman saya dah mula dengan masjid dulu, ada orang pelik kata, ustaz ni style mana? Style pondok lah. Kalau ikut kita yang kena pelik, kau ni style mana? Kita yang maksudnya persoalan dia. Habis semua dipakai, kitab fiqah tak pernah mengaji. Untuk dia ambil pendapat kita, kitab fiqah semua kita lalui. Mana kita pakai pendapat orang, kita tengok ulama mujtahid punya lah. Untuk berbeza tu, cara berfikir berbeza. Pasal dia punya cara belajar berbeza, kita punya cara belajar berbeza. Kita belajar kulit ke kulit, dia tak ada kulit dan tak ada kualiti. Oh, sedap itu. Belajar tajuk-tajuk yang masuk periksa, bukan periksa belajar untuk simpan dalam hati. Ada tu. Habis periksa bodoh tak apa, janji sijil ada. Kita tak ada sijil pun. Ada sijil pun. Sijil pun tak boleh pakai, sekalipun dikeluar oleh Majlis Agama Islam. Baik, beberapa ulasan dan kritikan saya. Pertama, boleh-boleh saja berbeza pendapat dengan mana-mana ulama, namun lakukanlah ia dengan adab dan ilmu. Maksud adab di sini ialah tanpa mencela atau mengeluarkan kata-kata yang biadab seperti mana dalam video yang baru kita tonton. Maksud ilmu pula di sini adalah mengemukakan dalil dan hujah kenapa anda berbeza pendapat. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Rozaini, saya kena sebut nama penuh tu, Ahmad Rozaini. Sebab kalau sebut Rozaini je, nanti ada orang salah dengar pula. Apa dia? Dr. Rozaimi. Okey. Apa yang dilakukan oleh Ahmad Rozaini dalam potongan video di atas menunjukkan dia tidak ada adab, tidak ada ilmu. Bahkan nampaknya segala perkataan dan tuduhan buruk itu sebenarnya kembali kepada dirinya sendiri. Kedua, dalam potongan video terbabit, kita dapat lihat bagaimana Ahmad Rozaini berdusta apabila mengatakan ulama Al-Azhar tidak pakai Yusuf Al-Qaradawi, bahkan membuang buku-buku kitab-kitab tulisannya dalam parit. Ustaz Syihabuddin telah pun membuat video bagi menerangkan bahawa ini adalah dusta. Saya harap ramai lagi agamawan kita lepasan Al-Azhar bangkit untuk membantah dusta ini. Ini kerana tindakan membuang buku mana-mana ulama tanpa terhad kepada Al-Qaradawi, tindakan membuang buku kitab para ulama ke dalam parit adalah tindakan yang sangat tidak bertamadun. Dan Ahmad Rozaini di sini telah menuduh para ulama Al-Azhar sebagai tidak bertamadun. Mana ada orang buang kitab dalam parit? Tak bersetuju pun tak apa, tapi tetap simpan untuk mereka kaji, untuk perbandingan pendapat, perbezaan pendapat. Yang buang dalam parit ni sebenarnya agaknya yang berkata tu kot kan? Okey. Ahmad Rozaini juga telah berdusta apabila berkata Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah bukanlah mujtahid dan beliau menyelisihi ijma' ulama' mazhab. Padahal isu-isu yang dibangkitkan oleh Ahmad Rozaini seperti zakat pendapatan, derma organ, gelatin babi adalah isu baharu yang diijtihadkan oleh ulama' masa kini. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju dan ada yang setuju secara bersyarat. Yang penting ia bukanlah ijma'. Jadi dusta apabila dikatakan menyelisihi ijma'. Ketiga, isu-isu seperti yang saya sebut tadi, zakat pendapatan, derma organ, gelatin babi adalah isu baharu yang diijtihadkan oleh ulama' masa kini. Mereka yang membincangkannya adalah mereka yang sememangnya layak berijtihad atau paling kurang layak berbicara tentang isu-isu baru tersebut dan hukumnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah apabila mengeluarkan fatwa terhadap isu-isu terkini menjelaskannya secara panjang lebar, lengkap dengan dalil, hujah dan perbandingan pendapat. Boleh rujuk buku beliau yang berjudul Fatawa Mu'asyirah yang terdiri daripada, tak silap saya, 3 atau 4 jilid. Ataupun dulu 3 jilid, sekarang dah terbit sehingga 4 jilid, tak silap saya. Sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut,
sila rujuk buku Fatawa Muasyirah ini yang sudah pun diterjemah ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada, bahasa Indonesia pun ada. Jadi, jika tak setuju, sila rujuk fatwa itu dan bantah secara ilmiah, kritik secara ilmiah apa yang beliau sampaikan dalam fatwa-fatwa tersebut. Itu caranya, bukan sembang kosong sehingga kembang tengkuk kononnya. Keempat, merujuk tentang layak atau tidak berijtihad daripada apa yang diterangkan sendiri oleh Ahmad Rozaini daripada sistem pembelajaran dirinya sendiri. Dia seorang muqallid, yakni orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid sudah tentu tidak mampu atau kurang mampu atau lembab menangkap dalil dan hujah orang yang berijtihad seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Maka kenallah diri sendiri. Berdiam diri adalah lebih baik berbanding bersuara dan mencela. Kelima, antara yang membuktikan poin saya dalam ulasan keempat tadi adalah apabila Ahmad Rozaini sendiri berkata, Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah menfatwakan janin yang umurnya di bawah 4 bulan, yang kepala tiada, kaki tiada, tangan tiada, maka harus digugurkan. Baik, secara tepatnya janin yang disahkan mengalami kecacatan serius macam tadi tu, kepala tak ada, kecacatan serius tu, okey, harus digugurkan jika masih di bawah umur 4 bulan. Ini bukanlah fatwa Syekh Al-Qaradawi seorang, tetapi juga fatwa mereka lain yang layak berijtihad dan juga fatwa majlis fatwa banyak negara-negara lain termasuklah Malaysia. Dan dalam fatwa ni hukumnya ialah, saya ulangi, harus ni disebut sendiri oleh Ahmad Rozaini. Namun perhatikan apa yang kemudiannya dikatakan oleh Ahmad Rozaini. Saya nukil semula ya. Dia berkata, kalau ikut fatwa dia tu, seolah-olah apabila beranak cacat macam mana? Boleh dibunuh pasal apa? Buat menyusahkan untuk bela. Macam itu ke? Oi, Qaradawi cakap macam itu. Maknanya Ahmad Rozaini punya kefahaman daripada fatwa Syekh Al-Qaradawi tersebut, jika ada baby, jika ada bayi yang dilahirkan dan baru diketahui ada kecacatan, maka boleh dibunuh. Konon Al-Qaradawi yang cakap macam tu. Aduh. Fatwa Syekh Al-Qaradawi merujuk kepada janin yang umurnya di bawah 120 hari atau di bawah 4 bulan dan masih dalam perut ibu. Ia tidak sama apabila bayi sudah dilahirkan. Beza ya antara janin yang dalam perut ibu dan bayi yang sudah dilahirkan. Jadi di sini ya, sekali lagi dua perkara yang dapat kita lihat. Pertama, Ahmad Rozaini berdusta apabila berkata Al-Qaradawi cakap macam tu. Dah banyak kali dusta dah. Mula-mula dusta kata tentang apa tu? Ulama Al-Azhar tak pakai kitab, buang dalam parit. Kemudian berdusta kata Al-Qaradawi menyelisihi ijma'. Sekarang ni berdusta pula berkata Qaradawi cakap kalau bayi sudah dilahirkan baru ditemui kecacatan, maka harus untuk dibunuh. Padahal Al-Qaradawi tak cakap macam tu ya. Yang Al-Qaradawi kata ialah janin yang umurnya di bawah 120 hari. Kedua, Ahmad Rozaini jahil dalam hukum fiqh yang berkaitan dengan janin di bawah umur 120 hari dan perbezaannya dengan bayi yang sudah dilahirkan. Baik, demikianlah 5 ulasan dan kritikan saya. Saya minta para penonton sekalian tidak mengikuti jejak langkah Tuan Guru ini dengan menulis komen yang buruk terhadapnya. Cukuplah dia telah mencela dirinya sendiri melalui apa yang dia perkatakan ke atas Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah. Kerana apabila seseorang itu mencela, pergi kepada orang yang dicela, tengok-tengok tak kena kan, maka ia akan kembali kepada orang yang mencela. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.